penceramah kita iaitu Cikgu Tan CL ataupun Cikgu Tan Chai Long, dan kepada semua murid. Okey, untuk pengetahuan murid sekalian dan guru pada pagi ini, penceramah kita iaitu Cikgu Tan akan menyampaikan ceramah teknik menjawab soalan M. Okey, sebelum itu, sebelum kita mulakan ataupun sebelum kita serahkan kepada Cikgu Tan, ingin saya ingin saya beritahu sedikit tentang butiran Cikgu Tan CL lah. Okey, Cikgu Tan CL juga ialah pemilik blog subjek Bahasa Melayu, iaitu guru-guru dan murid boleh pergi ke laman sesawan www.cikgutancl.blogspot.com, dan beliau juga merupakan penulis kolom majalah Pelita Bahasa, penulis kolom majalah Pendidik, panel penggubah modul untuk bahagian pembangunan kurikulum, dan beliau juga merupakan penceramah bahasa dan adab. Okey, Cikgu Tan juga penulis buku rujukan dan buku kerja dan ahli jawatan kuasa kerja penasihat subjek Bahasa Melayu. Betul Cikgu Tan? Ya, saya. Okey. Jadi besar harapan pihak sekolah agar murid mengambil peluang ini untuk mengambil seberapa banyak ilmu yang boleh. Dengan ini saya serahkan kepada Cikgu Tan untuk memulakan ceramah kita pada pagi ini. Silakan Cikgu Tan. Okey, selamat pagi. Terima kasih Cikgu Hayati. Dan kita akan mulakan ya. Selamat pagi kepada guru-guru dan murid-murid di SMK Pujut di Sarawak ya. Okey. Saya berharap agar perkongsian ilmu pada hari ini dapat menaikkan semangat dan juga minat murid terhadap subjek Bahasa Melayu, terutamanya pada bahagian Bahasa Melayu Standard. Saya tahu murid-murid masih lagi samar-samar dengan konsep dan juga soalan format baharu ini, maka saya akan cuba sedaya upaya untuk mempermudah teknik ataupun cara menjawab soalan Bahasa Melayu Standard. Murid-murid tahu tak Bahasa Melayu Standard ini dalam kertas 1 atau kertas 2? Ada siapa boleh jawab? Dalam kertas 1 atau kertas 2? Ada siapa-siapa boleh jawab? Kertas 1. Kertas 1, Akmal, sebenarnya kertas 1 ialah kertas penulisan, kertas karangan. Kertas 2 ialah kertas pemahaman dan tata bahasa. Bahasa Melayu Standard ialah soalan yang ada dalam kertas 2, bukan kertas 1. Okey Akmal? Okey ya. So jangan buat salah, jangan salah ya. Sebenarnya saya ada menerbitkan buku modul Bahasa Melayu Standard untuk kedua-dua tingkatan. Okey, dalam buku ini saya, Puan Rohaiza Omar dan juga Cikgu Zainab telah membincangkan semua bahagian dalam prosa tradisional tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan, dan tingkatan 5 prosa tradisionalnya burung terbang dipipiskan lada. Kami telah membincangkan daripada perkataan pertama sehingga perkataan terakhir dalam keseluruhan teks tersebut dan membukukan modul ini untuk membantu murid-murid di se-Malaysia. Satu harapan kami ialah murid-murid dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan dan dapat meningkatkan keyakinan untuk menjawabnya, kerana buku ini latihannya komplit, 60 set tingkatan 4, 60 set tingkatan 5. Keseluruhan teks itu kami telah membahagikannya kepada 60 set. Okey, dan kemahiran menulis jawapan juga ada, kemudian soalan pelbagai arah, ada tip untuk mengenal pasti istilah sastra, pendedahan tentang bahasa istana juga ada, nota-nota yang sangat distinktif ataupun kata yang luar biasa yang orang lain tak ada kami masukkan. Okey, penanda wacana klasik dan juga standard.
Satu lagi adalah jadual transformasi, ya, yang mudah faham tu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard juga ada. Semestinya dalam buku teks ada glosari, buku kami ini juga ada glosari, ya. Glosari ini juga telah kami masukkan dan jawapan yang komprehensif itu yang lengkap dengan pemarkahan juga disediakan, ya. Murid-murid dan guru-guru boleh mendapatkan modul ini dalam Shopee, ya, dan sebagainya, sebab memang modul ini telah banyak dimiliki dan saya harap murid-murid juga akan dapat membeli modul ini sebagai latihan dalam kelas ataupun latihan kendiri, ya, pada waktu kita melakukan PDPR ini. Baik, seterusnya dalam format kertas bahasa Melayu kertas 2 sebagaimana cikgu beritahu tadi ada 3 bahagian. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, ada 35 markah. Bahagian B pun 35 markah pada bahagian pemahaman, dan bahagian C ialah rumusan 30 markah. Murid tidak ada pilihan untuk kertas 2. Harus jawab semua soalan. Nak ataupun tidak, mesti menjawab semua soalan. Okey, ini penting, ya, pelajar-pelajar. Yang kedua, dalam soalan bahagian A kertas 2, ingat, ya, kertas 2. Dalam bahagian A kertas 2, okey, ada 35 markah. Dan di 35 markah ni ada berapa soalan? Ada siapa-siapa tak boleh jawab. Dalam 35 markah sistem dan aplikasi bahasa ni ada berapa soalan? 3. Ada 3 soalan. Ada siapa lagi nak jawab? Ada siapa lagi nak jawab? Selain Badru, siapa lagi nak jawab? Ada siapa lagi nak jawab? Sebenarnya bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, 35 markah ini bukan 3 soalan tetapi 5 soalan, ya. 5 soalan, ya. Oleh sebab itu pemarkahan setiap bahagian tu ceraiannya tidak tetap. Ada soalan yang 7 markah, 6 markah, 4 markah, 8 markah dan sebagainya. Kombinasinya akan menghasilkan 35 markah. Okey, bermakna markah bagi setiap bahagian tu tidak tetap. Dulu format lama bahagian tata bahasa, soalan 3A, 3B, 3C, 3D, 3E tetap 6 markah. 30 markah. Sekarang sudah dinaikkan kepada 35 markah. Dan markah-markah itu tidak tetap. Okey, kombinasi soalan A 1, 2, 3, 4, 5 ialah 35 markah. Okey, baik, kita akan teruskan dengan slide seterusnya. Dalam bahagian A yang ada 5 soalan ini terdiri daripada morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa. Hari ini target kita ataupun sasaran kelas kita ialah bahasa Melayu standard. Okey, kita kena tahu, ya, soalan ini merupakan format terkini yang terbaharu yang harus diketahui oleh pelajar. Sekiranya pelajar tidak mengetahui format ini, sukarlah bagi kamu untuk skor, dan cikgu juga berpendapat bahawa pelajar-pelajar harus tahu cara untuk skor soalan ini agar pelajar-pelajar dapat menaikkan markah untuk kertas 2, ya. Kerana bukan senang sebenarnya kita nak skor bagi kertas 2. Setiap markah ada usaha dan juga ada dia punya kesusahannya. Baik. Bahasa Melayu standard jatuh pada soalan yang keempat. Biasanya soalan keempat ini boleh mulakan dengan 4 markah, 5 markah, 6 markah, 7 markah, 8 markah, malah 9 markah, 10 markah juga boleh. Bergantung pada beratnya bahan, dan bahan yang dikemukakan itu mesti berdasarkan 2 teks sahaja, iaitu kepimpinan melalui teladan tingkatan 4 dan burung terbang dipipiskan lada tingkatan 5. Okey, mari kita lihat mengapakah pelajar harus mengkaji dan menjawab soalan prosa klasik kepada prosa moden ini. Okey, bahasa Melayu standard. Kenapa? Dalam DSKP 4.0, okey, kita dari segi aspek bahasa ini, dalam 4.1 kita harus memahami dan mengapresiasi karya sastra.
4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan apa dah yang saya highlight tu, prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Bermakna kita harus menyatakan perkataan yang sesuai untuk menggantikan prosa klasik tersebut. Okey, hanya untuk bahagian prosa klasik tersebut sahaja. Dan yang ini 4.1.1 untuk DSKP dan 5, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang aspek yang menarik, okey, dalam prosa moden dan prosa tradisional. Okey, so ini sebabnya dua dokumen ini menyebabkan murid-murid terpaksa menjawab soalan keempat. Dan kita harus tahu ya, okey, ini sumber daripada Puan Zainab, salah seorang jurulatih utama, okey, di PPD Petaling Utama ya. Bahan ini sebenarnya Puan Zainab juga salah seorang penulis dalam buku modul Bahasa Melayu Standard kami lah, okey. Maka saya kekalkan kerana slide beliau. Yang pertama, pelajar kena tahu ya. Kita hanya menukarkan teks klasik atau lama kepada Bahasa Melayu Standard. Okey, bermakna yang sudah standard ataupun yang sudah ada perkataan Bahasa Melayu Standard itu, perkataan-perkataan itu sudah tidak perlu ditukar lagi. Okey, so jangan salah anggap bahawa kita harus tukar keseluruhan teks. No, hanya sebilangan perkataan yang berkaitan yang perlu ditukar saja. Okey, so jangan buat kesilapan. Yang kedua, kita lihat di sini. Bahan diambil dari teks Komsas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Iaitu kalau tingkatan 4 ialah kepimpinan melalui teladan. Tingkatan 5 ialah burung terbang dipipiskan lada. Panjangnya bahan biasanya 50 hingga 80 atau 60 patah perkataan. Lebih kurang begitulah. Okey, antara 50 hingga 60 patah perkataan sahaja. Calon tidak perlu mengubah bentuk. Okey, nampak? Calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Bermakna, kalau kamu dapat soalan dalam bentuk satu perenggan, mula dari tepi, maka jawapan awak juga haruslah satu perenggan, mula dari tepi. Kalau kamu mendapat soalan dalam bentuk perenggan satu mula dari tepi, perenggan kedua mula dalam sedikit, ada indent atau mula ke dalam sedikit, maka kita kekalkan bentuk tersebut. Itu kekalkan bentuk tersebut. Yang kedua, kalau petikan yang kita dapat itu ada 7 ayat, maka jawapan kita mestilah kekal 7 ayat. Bentuknya tidak boleh berubah. Banyak buku di pasaran yang membuat kesilapan dan telah menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Sebenarnya cakap ajuk kepada cakap pindah ialah sintaksis, bukan bahasa Melayu standard. Oleh sebab itu, janganlah kita membuat kesilapan ini. Okey ya? Dan kita harus lihat juga, dalam petikan itu ada berapa tanda baca, ada berapa koma, ada berapa titik, nokta, ada berapa tanda seru. Kita harus mengekalkan tanda-tanda tersebut kerana tanda baca tidak boleh diubah. Ingat ya, tanda baca tu tidak boleh diubah. Dan banyak lagi perkara yang tak boleh diubah. Apabila kita lihat peraturan demi peraturan tentang perkara yang tidak boleh diubah, sebenarnya soalan ini sangat mudah. Soalan ini sangat mudah. Jangan biarkan jawapan ini kosong. Okey, kalau kita tak mampu buat pun, kita salin balik keseluruhan teks, ubah sedikit beberapa perkataan, kita ada harapan untuk skor. Kita kekalkan 5 perkara. Bahasa istana kita kekalkan. Nama tempat kita kekalkan. Nama orang dan jawatan kita kekalkan. Tanda baca kita kekalkan. Bilangan ayat kita kekalkan. Nampak tak? Apabila kita mengekalkan, ulang sekali, nama tempat kita kekalkan, nama orang kita kekalkan, tanda baca kita kekalkan, bilangan ayat kita kekalkan, dan satu lagi ialah bentuk tersebut kita kekalkan. Tanda baca pun kita kekalkan.
bentuk skema ini sebenarnya disemak secara holistik. Okey, kita tak pasti lagi dari segi pemarkahannya. Okey, walau bagaimanapun, jika maksud yang ditulis oleh pelajar dalam jawapan itu dapat difahami oleh pemeriksa dan maksudnya sama, tidak ada kelebihan makna ataupun kekurangan makna berdasarkan teks itu, kedua-duanya sama makna, maka pelajar akan dapat markah penuh. Okey, dalam hal ini saya yakin bahawa akan ada markah isi dan akan ada markah bahasa. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat pada skema jawapan SPM 2021 nanti pada tahun depan, ya. Kerana inilah kali pertama soalan bahasa Melayu standard diajukan ataupun diperkenalkan dalam sistem peperiksaan. Oleh sebab itu kita haruslah bersabar. Kita haruslah bersabar. Walaupun kalian merupakan kumpulan pertama yang akan menduduki kertas peperiksaan ini, namun jangan risau, okey? Jangan risau. Asalkan kita tulis jawapan, kita ada harapan. Ingat, ada jawapan, ada harapan. Okey? Dan jumlah markah memang tidak tetap, iaitu antara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 markah pun boleh sebenarnya. Dia tak tetap. Okay? Kerana kombinasi soalan 1, 2, 3, 4, 5 ini ialah 35 markah. Okey? Baik, setakat ini ada soalan nak tanya saya? Setakat ini faham tak? Kalau faham, sila nyatakan apa ataupun boleh klik pada simbol good dalam simbol tersebut supaya cikgu nampak. Okey, ya. Alright, terima kasih Badrul, B-Boy. Okey. Ada lagi? Faham ya semua? Ada apa-apa soalan nak bertanya pada saya setakat ini? Secara umum sahaja. Ini gambaran awal sahaja. Okey. This is just orang kata gambaran awal sahaja. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan tak nak tanya saya sebenarnya? Kalau ada soalan, dipersilakan. Saya sedia untuk menjawab apa-apa sahaja jawapan pelajar. Pertama, peringatan saya ialah dalam mana-mana bahagian kertas 2, terutamanya bahagian bahasa Melayu standard, jangan kosongkan bahagian ini. Walaupun kita lemah ke, tak pandai menjawab ke, jawab, tulis balik, okay? Salin balik dan kita pasti akan dapat menjawab soalan ini dengan betul. Okay? Asalkan kita salin balik teks, jangan tinggalkan tanda baca. Kemudian kita ubah suai perkataan yang klasik itu kepada yang moden, kita sudah berjaya sebenarnya. Okay? Okay, kita haruslah orang kata berusaha untuk menulis jawapan. Yang penting ialah berusaha untuk menulis jawapan. Okey, baik, cikgu akan teruskan dengan peraturan-peraturan ataupun sedikit panduan yang boleh kita gunakannya sebagaimana cikgu telah memberikan gambaran awal. Pertama, struktur atau susunan ayat dalam petikan perlulah dikekalkan. Sebagaimana cikgu beritahu tadi ialah dalam soalan, kalau dalam bentuk satu perenggan, maka jawapannya satu perenggan. Kalau 2 perenggan, maka jawabannya 2 perenggan. Kalau 3 perenggan, jawabannya 3 perenggan. Kalau perenggan pertama bermula dari tepi, perenggan kedua dan ketiga mula dari dalam, maka jawapan kita juga jawapannya sama. Okey? Ada soalan setakat ini nak bertanya pada saya bagi yang pertama? Ataupun kita kata panduan pertama ini, ada soalan nak bertanya pada saya? Okey, apakah yang akan terjadi sekiranya murid-murid tidak mengikut peraturan tersebut ataupun bukan peraturan, panduan tersebut? Pertama, cikgu tidak akan kata bahawa murid akan ditolak markah, tetapi markah murid tidak akan dapat markah penuh. Okey, murid tidak akan dapat markah penuh. Ingat ya, anda tidak akan mendapat markah penuh kerana salah satu kriteria yang perlu kita tekankan ialah struktur atau susunan ayat dalam petikan mestilah sama. Okey, kekal ya. Yang kedua, semua bahasa istana tidak boleh diubah kepada bahasa Melayu standard.
Oleh sebab itu, kita belajar bahasa istana sewaktu tingkatan 1, 2 dan 3 dan dalam soalan PD3 juga kita dalam soalan PD3 tahun 2019 kan, kita juga diuji ya, murid-murid juga diuji dalam soalan PD3 berkaitan dengan bahasa istana. Maka kesinambungan daripada soalan dalam bahasa istana yang kita pelajari sewaktu tingkatan 1, 2, 3, kita harus mengaplikasikannya dalam soalan bahasa Melayu standard. Okey? Setakat ini faham? Boleh tak beritahu saya beberapa patah perkataan bahasa Melayu standard yang ada bahasa istana yang dapat anda fikirkan? Cuba gunakan audio. Kita tulis bahasa istana yang dapat anda fikirkan. Okey? Kita cadangkan bahasa istana. Cuba cadangkan. Kalau boleh kita berikan 10 ke 5 pun boleh. Sama-sama kita fikirkan. Cuba. Anak-anak, salah tak mengapa ya, kerana waktu nak belajar mesti buat salah. Tapi dalam exam jangan buat salah. Itu penting. Okey ya, cuba kan? Baginda. Baginda, very good. Baginda. Okey, baginda ini bahasa istana ya. Baginda bermaksud dia lah, merujuk raja ataupun keluarga diraja. Okey ya, yang kedua? Bersantap. Bersantap. Wow, ataupun santap juga boleh. Maksudnya apa? Santap. Cuba beritahu saya. Makan. Makan, bagus. Yes, makan atau minum dalam bahasa istana juga bermaksud santap. Okey ya, santap bermakna makan atau minum lah. Alright. Yang ketiga, cuba lagi. Salah tak mengapa. Beliau. Beliau, oh bukan. Beliau ialah kata bahasa Melayu standard. Okey, bahasa Melayu standard ialah bahasa Melayu yang sudah orang kata moden dan kita gunakan beliau untuk kita hormati ya. Orang yang kita hormati sebenarnya. Okey, lagi cuba tadi, tak dengar tadi. Hamba. Hamba. Okey, hamba bermakna saya. Okey, boleh terima? Hamba bermakna saya apabila kita bercakap dengan rakyat biasa. Contohnya, Laksamana bercakap dengan Temenggung, digunakan hamba. Kalau Laksamana bercakap dengan raja, diguna apa? Laksamana bukan. Laksamana dia orang kan rakyat biasa yang ada pangkat. Dia bercakap dengan raja, dia panggil diri sendiri sebagai apa? Dia panggil diri sendiri sebagai patih. Dan apabila raja memanggil diri sendiri, raja panggil dirinya sebagai apa? Beta. Wow, beta. Tak payah jeri-jeri. Takut saya. Okey? Terperanjat saya tiba-tiba. Nasib baiklah saya tak ada sakit jantung. Okey. Lagi? Lagi? Boleh lagi fikirkan bahasa istana. Beradu. Ya, beradu. Beradu tu apa beradu? Beradu Tidur. Tu tidur atau berehat. Okey? Kalau sakit, panggil apa sakit? Apa? Jap. Sakit panggilnya apa? Mula dengan G. Berakhir dengan G juga. Cuba fikirkan. Gering. Jangan G pula. Betul. Gering. Pandai. Gering. Okey? Bagus. Yang ke-8 bahasa istana yang Mangkat. penting ini juga mangkat. Bagus. Mangkat bermakna meninggal dunia. Yes, meninggal dunia. Bagus. Okey, dua lagi sebelum kita teruskan. Selain mangkat, gering, beradu, apa lagi berkaitan dengan tinggal ataupun duduk? Tinggal atau duduk ialah bersemayam. Bersemayam. Kalau bahasa, contohnya kalau rumah kita, tempat tinggal kita dipanggil sebagai rumah. Tapi kalau tempat tinggal raja dipanggil sebagai apa? Tempat tinggal raja. Apa dia? Jap. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu. Raja tinggal istana lah. Takkanlah kita tinggal di istana, betul tak? Oleh sebab itu kita kena tahu bahasa ini ialah bahasa yang digunakan oleh seseorang apabila dia mula memasuki istana.
Faham kan? Apabila dia mula memasuki istana. Okey? Baik, setakat ini ada soalan nak tanya saya tentang perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Okey? Perkara yang pertama, perkara kedua. Tak ada soalan nak tanya ya. Bermakna pelajar sudah jelas. Yang ketiga, jika ayat dalam bentuk dialog. Okey, jika ayat dalam bentuk dialog, tanda baca dan ayat dalam dialog perlulah dikekalkan. Okey, tanda baca dan ayat dalam bentuk dialog perlu dikekalkan. Bermakna kalau ada pembuka kata dan penutup kata dan koma dan sebagainya perlu dikekalkan dalam bentuk ayatnya. Faham tak murid-murid? Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey. Murid-murid faham, bermakna saya juga berpuas hatilah kerana ada respons daripada pelajar. Yang penting pelajar mesti respons. Okey, yang keempat, bilangan ayat mestilah sama dengan petikan soalan. Bermakna sebelum kita mula menjawab soalan ini, kita harus mengira bilangan ayatnya. Faham? Okey, kita harus mengira bilangan ayat. Mengira bilangan ayat, mengira bilangan perenggan, mengira tanda baca. Ini semua penting ni. Tak boleh kita abaikan. Okey? Yang kelima, nama watak tempat ataupun masa pun tak boleh diubah. Kalau petang-petang lah, kalau senja-senja lah, kalau pagi-pagi lah, kita kekalkan. Kalau contohnya istana lah, kalau contohnya tempat itu ialah contohnya pasar lah, kita jangan tukar perkataan yang merujuk tempat atau watak. Kalau wataknya berkaitan dengan Kertalasari, kita kekalkan Kertalasari. Okey, kalau dia kata perkataan raja itu dalam huruf besar, kita kekalkan huruf besar. Kalau perkataan nama orang tu, kalau peri dalam huruf kecil, kita kekalkan huruf kecil. Dan seterusnya. Yang keenam, jawapan mestilah ditulis dalam ayat lengkap serta mengekalkan perenggan dalam petikan asal. Bermaksud apa? Cikgu dah beritahu tadi, kalau soalan dalam bentuk dua perenggan, maka jawapan kita juga dalam bentuk dua perenggan. Okey ya. Setakat ini untuk slide ini faham tak murid-murid? Faham. Oh, Harry, terima kasih atas jeritan anda. Semangat sungguh. Okey, Amina faham tak Amina? Faham. Okey, faham. Okey, bagus. Baik, boleh saya teruskan setakat ini? Boleh. Okey, terima kasih. Ada nama ni Hell contohnya. Oh, dia macam Hell pula. Okey, nah, soalan 4, Bahasa Melayu Standard. Contoh yang kedua, cikgu berikan contoh kedua ya. Baik, kita lihat di sini contohnya. Okey. Siapa nak baca untuk saya? Silakan, siapa nak baca untuk saya? Ronaldinho, boleh tak? Wah, ada Ronaldinho lah hari ini. Seronok saya. Boleh baca untuk saya tak Ronaldinho? Boleh baca tak? Ada siapa-siapa boleh baca? Kita nak seorang pelajar baca. Baca petikan Bahasa Melayu Klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan dalam Bahasa Melayu Standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Siapa nak tolong saya baca? Ada siapa-siapa? Okey. Ada siapa-siapa nak tolong? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan kerana masa kita terhad ya. Kalau murid tak bantu cikgu baca, cikgu akan bacalah. Nanti awak rugilah. Bukan saya rugi kerana ini kemahiran membaca juga. Dalam perenggan ini, dalam petikan ini, petikan soalan ini, ada berapa perenggan? Berapa orang boleh jawab? Ada berapa perenggan? 3. 3. Ada 3 perenggan. Siapa yang jawab tadi tu? Bobby. Okay. Alright. Badru, cikgu nak tanya Badru ya. Dalam perenggan pertama, kedua, ketiga, berapakah jumlah ayat yang ada? Berapakah jumlah ayat yang ada? Ayat. Ya, jumlah ayat. Sebab kita kena kira ya jumlah ayat. Berapa jumlah ayat yang ada? Boleh kira tak? Perenggan 1 ada berapa ayat? Perenggan 2 ada berapa ayat? Perenggan 3 ada berapa ayat? Cuba kira.
5. Total ada berapa? 5. Betul ke 5? Perengan 1 ada berapa ayat? 1. 1. Perenggan 1 ada berapa ayat? 1. Perenggan 2 ada berapa ayat? 2. 2. Perenggan 3 ada berapa ayat? 1. 1. So total berapa? 5, 4. 5 ke 4? 4. 1 tambah 2 tambah 1. Maka jadi 4. Maka jawapan kita perlu dalam berapa ayat? 4. 4 ayat. Okey, bagus. Sekarang boleh tak beritahu saya yang diwarna kuningkan ini dan yang telah di-highlight ataupun di panel tumpukan ini highlight ya, ialah bahasa apa ataupun perkataan apa ni sebenarnya? Boleh beritahu saya? Istana. Woi, jangan jerit-jerit. Jangan jerit-jerit. Perlahan-lahan. Saya dengar. Istana. Istana. Istana tu apa? Bahasa istana. Kena cakap bahasa istana. Faham, Harry? Terima kasih atas respon. Baginda, bertitah, sembah, daulat tuanku, patik, titah baginda. Boleh tak beritahu saya apa maksud bertitah? Bertitah menyampaikan sesuatu. Menyampaikan Sujud. sesuatu atau bercah? Bercadang. Bercadang? Bukan. Bercakap. Okey, bercakap. Adakah kita guna perkataan bercakap atau kita salin balik bertitah tu? Salin balik. Confirm Confirm salin balik atau kita tukar? Tak tukar. Tak tukar. Syabas. Bermakna kita sudah ada berapa perkataan yang tak boleh diubah di sini? 7. Berapa perkataan yang tak boleh diubah di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perkataan yang tak boleh diubah di sini kan? Ini tak boleh ubah, ini tak boleh ubah, ini tak boleh ubah, ini tak boleh ubah. Okey? Yang ini memang tak boleh ubah, yang ini tak boleh ubah, yang ini tak boleh ubah. Okey? Hamba ini pun tak boleh ubah kan? Okey? Ya. Kita kekalkan. Maka seterusnya, nama orang. Boleh tak beritahu saya, nama orang tu macam mana? Nama Temenggung. orang yang mana yang tak boleh diubah? Ayat pertama dulu. Ayat pertama, perengan pertama, perkataan mana yang tak boleh diubah nama orang itu? Pada tu. Temenggung. Okey, Temenggung tak boleh ubah. Perengan kedua pula? Shah Alam. Satu lagi? Temenggung. Tak boleh ubah. Penjurit pun tak payah ubah juga. Kalau tak ubah, tak ada masalah. Kerana itu memang satu perkataan ataupun satu tugas, satu pekerjaan pada zaman dahululah. Okey, kita boleh kekalkan penjurit itu. Alright. Perengan ketiga juga begitu. Kemudian, okey, kita lihat di sini, nampak tak kata sendi nama? Boleh beritahu saya kata sendi nama tak? Ada kata sendi nama yang kita tak perlu ubah. Kalau kata sendi nama tu, okey, kalau kata sendi nama bertitah pada, yang ini kena ubah. Sebab kalau kita bercakap bukan bercakap pada, kita bercakap dengan, betul? Ataupun bertitah dengan, nampak tak? Maka kita tukarlah perkataan ini kepada dengan. Kalau kata sendi nama yang kurang tepat, kita tukar kepada kata sendi nama yang tepat. Okey? Kemudian kata sendi nama yang tak perlu diubah adalah seperti apa? Perkataan ni lah. Hair akan, okey ya, dapat, nampak tak? Dapat. Kemudian perkataan kata kerja yang sudah standard pun tak perlu diubah seperti dicurinya, nampak? Bertemu, okey? Bertemu, kemudian seorang, kemudian menyuruhkan. Biasanya kita tukar kepada apa menyuruhkan? Disuruh. Menyuruhkan. Kita terkekalkan imbuhan awalan, cuma akhiran tu kita ubah. Sebab orangnya objek, kita tukar menyuruh. Nampak? Menyuruh orang yang berkawal tadi.
Nampak? Kita kekalkan perkataan yang tak perlu. Okey, tak perlu ubah. Nampak? Kata hubung ini kita kena ubah. Sebab apa? Dia tak sesuai. Dia bukan dua barang. Dia serta ini kita boleh ubah kepada perkataan apa? Kita ubah perkataan. Kita ubah pada perkataan apa? Pada perkataan lalu. Ataupun kemudian juga boleh. Okey, nampak? Kemudian kita lihat di sini ada kalau kita lihat di sini berkawal. Berkawal itu kita boleh kekalkan tak? Boleh kekalkan sebab perkataan itu sudah standard. Berkawal tadi standard. Kemudian yang satu lagi cikgu nak bagi tahu tip ialah kata sendi nama memang dikekalkan kan, betul? Maka kita tulis oleh kekalkan, itu kita kekalkan, betul? Menyuruh orang berkawal semalam juga dikekalkan. Okey, pun dikekalkan. Okey, tadi pun kita kekalkan juga. Okey, pun kekalkan juga. Okey. Pun hairan, pun ini kita kekal, tapi hairan kita tukar hairan akan ataupun hairan sahaja. Okey, hairan sahaja. Nampak? Maka kita boleh tukar kekalkan apa? Boleh tak kekalkan? Boleh kekalkan. Maka ataupun kemudian, okey, atau tatkala, okey, pun kita boleh kekalkan. Alright, maka boleh kekalkan ya. Kerana maka juga merupakan penanda wacana yang moden yang ada dalam tata bahasa Dewan, maka kita boleh kekalkan. Jika pelajar nak tukar, pelajar rasa tak selamat, kita tukarlah. Kita tukar perkataan seperti tatkala ataupun kemudian, okey, kemudian kita kekalkan kemudian. Kita tukar kepada kemudian. Kemudian baginda pun hairan lalu bertitah dengan Temenggung ataupun bertitah kepada Temenggung kan? Bertitah dengan Temenggung boleh, bertitah kepada Temenggung juga boleh. Nampak? Bertitah kepada Temenggung ataupun dengan Temenggung. Sebab bercakap dengan atau bercakap kepada juga dua boleh ya. Hai kita tukar kepada apa? Yang ringkas kita lengkapkan. Siapa boleh beritahu saya? Kalau hai itu yang ringkas. Tapi yang panjang tu apa? Wahai. Kita tukar kepada apa? Start dengan W. Wahai. Wahai, bagus. Wahai Temenggung. Okey, tiadakah? Nampak ini singkat. Yang singkat kita lengkapkan. Tidak adakah? Okey, tidak adakah menyuruh orangnya berkawal tadi? Okey, orangnya. Nya di sini siapa? Nya di sini siapa? Orang dia lah. Orang siapa? Orang kamu lah. Okey, orang kamu ataupun orang tuan orang kamu. Orangnya di sini bermakna orang kamu ataupun orang itu contohnya. Okey, orang itu berkawal tadi. Okey, maka kita lihat ayat pertama yang lengkap ya. Kemudian baginda pun hairan lalu bertitah kepada Temenggung. Wahai Temenggung, adakah, nampak? Adakah menyuruh? Kalau di sini adakah menyuruh? Oh, something wrong somewhere. Adakah siapa menyuruh? Kalau menyuruh mesti ada pembuat, betul? Kalau kata kerja yang memerlukan pembuat, kita tulis perkataan pembuat itu. Adakah apa? Adakah menyuruh orang berkawal tadi? Adakah siapa menyuruh orangnya? Orang itu berkawal tadi. Siapa yang perlu menyuruh? Adakah Temenggung? Kalau kita nak kekalkan nama orang itu lebih baik. Kalau kita kekalkan nama orang itu lebih baik. Okey, kita masukkan Temenggung di depan di sini. Adakah Temenggung, tidak adakah Temenggung menyuruh orang itu berkawal tadi? Nampak tak? Dah lengkap dah. Kemudian, maka kita kekalkan atau kita boleh tukar kepada kemudian. Tak ada masalah. Sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam. Shah Alam bermakna taat setia lah. Okay? Patut menyuruh orang berkawal semalam tadi. Seorang pun, nampak yang lengkap tu apa? Tak tu tukar kepada apa? Tak tu tukar apa? Tak tu tukar pada tidak. Okey? Tidak apa? Tidak bertemu. Bertemu tu, apa itu tidak bertemu ya? Kita tukarlah. Tidak ditemukan ataupun tidak ditemui. Nampak? Kita tukarlah. Maka di sini kita harus tahu bahawa bertemu ni bila kita bina ayat baru kita tahu, oh, rupa-rupanya bertemu ni haruslah ditemui baru tempat. Contoh kita lihat ayat ini ya. Maka sembah Temenggung
Daulat tuanku Shah Alam. Patih menyuruh orang berkawal semalam tadi. Okey, semalam tadi ataupun malam tadi juga boleh ya. Seorang pun tidak ditemui. Standard ayat ini. Patih hamba itu, okey, patih hamba itu pun hairan akan penjurit itu. Nampak? Maka kita kekalkan perkataan yang berbentuk kata ganti nama, tunjuk, kita kekalkan. Nampak tak murid-murid? Sebenarnya tak banyak perkataan yang perlu diubah. Cuma yang tak begitu standard, tidak mematuhi aturan bahasa, kita ubah sedikit saja. Okey, kemudian kita tulislah perkataan kemudian. Okey, kemudian, tak ada koma ya, jangan suka-suka. Kemudian, kemudian, titah baginda. Apatah sebabnya? Kalau sebab, kita tak boleh guna apatah sebabnya. Sebab dia bercakap kepada Temenggung. Maka ini bahasa Melayu klasik yang perlu kita ubah. Kita ubah kepada apakah. Nampak tak? Apakah? Sebab apa? Apatah dia bercakap dengan diri sendiri? Apakah dia bercakap dengan orang lain? Titah baginda. Apakah sebabnya? Maka dapat dicurinya oleh penjuri itu. Nampak tak? Apa sebabnya dapat dicuri oleh pencuri itu? Nah, maka di sini maka itu tak perlu ditulis. Dan kemudiannya itu tak boleh ada sebab apa? Oleh sudah ada pencuri dan mari kita lihat ayat terakhir. Kemudian titah baginda. Apakah sebabnya dapat dicuri oleh pencuri itu? Nampak tak? Dapat dicuri oleh pencuri itu. Bermakna pencuri itu mampu melakukan. Apakah sebabnya dapat dicuri oleh pencuri itu? Nampak? Maka kita boleh tahu bahawa banyak perkataan yang sebenarnya tidak perlu diubah. Okey, murid-murid faham tak setakat ini? Setakat ini faham tak murid-murid? Faham. Faham, cikgu. Okey, ada soalan tak nak bertanya kepada saya setakat ini? Ada soalan tak nak bertanya kepada saya? Tak ada, cikgu. Kalau murid cuba tulis, kalau murid, okey, kalau murid mahu menukar sedikit. Kalau murid kata, apakah sebabnya penjurit itu dapat mencurinya? Dapat mencurinya. Nampak? Di sini ialah sudah menjadi ayat aktif kepada ayat pasif. Tak boleh ya. Jangan tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat pasif kekalkan dengan ayat pasif. Pelajar kena kekalkan. Okey, maka cikgu tak tulislah. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat ambil gambar ini sebagai satu, orang kata, sebagai satu nota yang dapat digunakan oleh pelajar. Okey, setakat ini pelajar-pelajar kalau ada soalan, guru-guru kalau ada soalan juga boleh bertanya kepada saya. Tak ada masalah. Apabila saya tahu, saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya akan jawab kemudian. Okey? Setakat ini ada soalan? Okey? Tak ada. Okey ya, tak ada soalannya. Baik, saya akan clear drawing ini. Kita teruskan dengan bahan seterusnya. Ini antara bahasa istana perlu dikuasai oleh pelajar. Pelajar tak tahu perkataan mana yang perlu dikekalkan dan perkataan mana yang tak perlu dikekalkan. Bermakna pelajar tidak tahu apa itu bahasa istana. Bahasa istana ni tidak akan datang sendirinya dalam kehidupan kita sebagai murid. Kerana kita bukan lahir daripada kalangan keluarga diraja. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mencari ilmu tersebut. Mencari ilmu tentang bahasa istana tersebut. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu menukarkan bahasa istana kepada bahasa biasa seperti dalam gambar. Cuma cikgu memberikan senarai bahasa istana yang ada di dalam pasaran, okey, supaya dapat kita tahu bahawa rupa-rupanya ini bahasa istana. Contohnya murka. Ada pelajar tukar kepada muka. Tak boleh. Murka bermakna marah, muka bermakna wajah. Berbeza maknanya. Nampak tak? Oleh sebab itu, jangan buat kesilapan. Okey? Cikgu juga berharap pelajar-pelajar tahu akan soal cara menjawab dengan betul. Baik.
Kita lihat di sini pada contoh yang seterusnya berkaitan dengan tanda-tanda baca tadi. Tadi kita dah kaji tentang ayat. Sekarang kita lihat ada berapa tanda baca tersebut. Ada berapa tanda baca tersebut? Ada berapa tanda baca? Boleh kira tak beritahu saya? Ada berapa tanda baca? 11. Ada 11 ke 10? Tengok baik-baik. 10. Ada 10. Bermakna jawapan kita mesti kekal. Okay? Jawapan kita mesti kekal. Kita tidak boleh menukar tanda baca itu sesuka hati. Kekalkan. Okey? Pelajar-pelajar, kalau pelajar-pelajar tahu tentang teknik-teknik seperti ini, sebenarnya sudah mudah. Tanda baca kekal, bilangan perenggan kekal, bilangan ayat kekal, struktur ayat juga kekal. Nampak? Bahasa istana kekal, nama orang, nama tempat, kata ganti nama kekal, dan tinggal hanyalah bahasa yang klasik saja. Apa lagi susahnya? Susah ke senang sebenarnya soalan ni? Susah ke soalan ni? Murid-murid? Susah tak soalan ni sebenarnya? Boleh jawab? Boleh susah. Sedang-sedang. Kalau seorang-seorang buat. Apa dia? Tak dengar, tak faham. Awak cakap laju sangat. Kalau sendiri buat, bolehlah susah. Kalau sendiri buat, bolehlah susah. Apa yang susah? Kita sudah tahu berkaitan dengan perkara yang tak perlu ditukar. Perkara yang perlu ditukar. Oleh sebab itu, jangan letak satu motivasi negatif kepada diri sendiri. Kita suntik motivasi yang positif yang perlu ada dalam diri kita. Kalau kita berfikiran negatif, kita akan kata, oh tak tahu, tak dapat, tak boleh, tak mampu dan sebagainya. Tak faham. Kalau kita positif, kita bagi tahu diri kita, aku mampu, aku dapat, aku boleh, aku mahu, aku pasti jawab. Ini penting. Kelemahan pelajar ialah tidak ada suntikan positif kepada diri sendiri. Kalau minda kita sentiasa negatif, otak kita sentiasa memikirkan tak boleh, tak mampu, tak dapat, tak faham, tak mahu dan sebagainya, semua akan jadi sangat negatif. Dalam apa-apa perkara dalam kehidupan ini, sama sahaja. Contohnya, kita nak main permainan dalam talian, online game. Kalau kita tak pandai dalam bahagian itu, kita akan belajar untuk mengetahuinya. Kalaulah daya usaha dan juga kudrat atau tenaga yang kita gunakan untuk mempelajari cara-cara bermain game itu, kita aplikasikan juga dalam subjek BM, pasti akan berjalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu sentiasa menjadi pegangan pelajar. Maka pelajar tak perlulah memberikan banyak alasan kata tak mampu, tak boleh. Sebab apa? Belum cuba, sudah kata tak dapat. Belum cuba, sudah kata tak faham. Tak bolehlah. Ada pelajar yang soalan pun belum dibacanya, dia sudah kata tak mahu, tak dapat. Habis mahu apa? Nak buka mulut, cikgu suap masuk mulut. Tak boleh begitu. Murid-murid, tak boleh begitu. Okey, mari kita lihat di sini ya. Cikgu dah bincang tadi, kita kekalkan, cikgu ubah tadi. Alright, sekarang kita lihat. Okey, kita lihat di sini soalan yang seterusnya. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan ini ada berapa perenggan? Berapa orang boleh jawab? Berapa orang? Satu. Satu perenggan. Okey. Bagus. Kita ada satu perenggan. Maka di sini kita harus tahu bahawa jawapan mesti dalam bentuk berapa perenggan? Satu. Okay. Jawapan mestilah satu perenggan. Okey. Yang kedua, bilangan ayat ada berapa? Cuba kira bilangan ayat. Berapa bilangan ayat? 4. Oh, betul ke 4? Tengok baik-baik. Ada berapa ayat?
5 cikgu. 5 ayat. Kemudian ada berapa bilangan tanda baca? Bilangan tanda baca. Ada berapa? Cuba fikir, cuba cari dulu. Ada berapa 4. bilangan? Ada 4 saja ke? 5, 6, 7. Berapa jumlahnya tanda baca? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak 9? Baris pertama, lepas 1 cikgu. baris pertama tak ada, baris kedua ada 1. Baris ketiga ada 1, 2. Baris keempat ada 1, 2. Baris kelima ada 1, 2. Baris terakhir ada 2. So ada 9 lah. So 9 tanda baca. Kita kekalkan tanda baca tersebut. Okey, kemudian ada berapa nama tempat yang boleh kita kekalkan? Nama tempat tu, cuba beritahu saya. Baris pertama ada nama tempat atau baris kedua ada nama tempat? Apakah nama tempat yang perlu kita kekal? Yes, apa perkataan itu? Apa perkataan itu? Nama tempat. Melaka dikekalkan. Okey, kemudian baris yang ketiga ada tempat tak? Tak ada. Baris keempat Melaka. Baris kelima ada apa? Perkataan apa dikekalkan? Bukit Cina. Bukit Cina. Baris yang terakhir Melaka. Nampak tak? So ada berapa tu? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Betul tak? Betul tak 4 nama tempat tu? Betul. Okey, 4. Okey, 4 dikekalkan. Okey, kemudian kita lihat nama orang. Ada berapa nama orang yang perlu dikekalkan? Berapa nama orang yang perlu dikekalkan? Cuba fikirkan berapa orang yang perlu. Cuba beritahu saya, yang 5 tu apa? Baris pertama apa? Pati Gajah Mada. Bagus. Nombor 1 Pati Gajah Mada. Yang kedua, baris 1 ada lagi 1. Baris kedua, Seri Betara. Baris ketiga, Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada dan Patih. Ada 2, ada 3. Okey, ada 5 dah. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Okey, baris keempat ada berapa? Ada tak? Tak ada. Baris kelima ada tak? Penjuri. Nampak tak? So ada 5 perkataan itu. 5 perlu dikekalkan. Okey. Maka ayat-ayat itu kita kekalkan. Yang perlu kekal, kita kekalkan. Yang tak boleh ubah, kita kekalkan. Satu perenggan tu kekal. Okey. Maka pelajar sudah tahu. Okey. Right. Di sini kita akan mula gariskan atau highlight atau kotakkan ayat yang perlu, perkataan yang perlu dikekalkan. Yang perlu dikekalkan Pati Gajah Mada. Okey, dikekalkan juga penjuri. Kemudian kita kekalkan bahasa istana dititahkan. Okey, bahasa istana dititahkan. Seri Betara dikekalkan. Melaka kita kekalkan. Okey. Patih nampak tak? Bukan Patih. Kalau Patih, di sini ialah Pati Gajah Mada atau Patih. Kita kekalkan Patih. Di sini Patih Gajah Mada pun kita kekalkan. Nah, di sini Negeri Melaka pun kita kekalkan. Kemudian kita ada perkataan penjuri pun kita kekalkan. Sebagai 7 bersaudara. Penjurit 7 bersaudara bermakna penjurit yang 7 bersaudara itu kita kekalkan. Sebab dia merujuk 7 orang penjurit yang bersaudara. Bermakna dia ada hubungan persaudaraan. Bukit Cina dikekalkan. Melaka dikekalkan. Nampak tak? Okey, kemudian kita lihat. Kata bantu juga yang perlu dikekalkan. Okey, kalau didengar kata kerja didengar oleh dikekalkan, tak ada masalah sebagai standard. Berapa lamanya tukar kepada beberapa lamanya, nampak? Beberapa lamanya didengar ataupun setelah beberapa lama didengar, okey, ataupun kita boleh tambah sedikitlah
setelah beberapa lama. Juga boleh. Okey, setelah beberapa lama. Ini cadangan. Okey. Didengar oleh Parti Gajah Mada penjurit yang 7 bersaudara yang kekalkan. Dititahkan oleh Seri Betara pergi ke kekalkan. Ke Melaka itu sudah mati. Kekalkan juga sebab dia standard dia. Maka kita tukarlah. Maka kita tukar. Di sini kita kata kemudian. Okey, dia tukar kepada kemudian. Kemudian Patih pun hairan. Okey, kemudian kita boleh tulis apa? Maka ini kita bertukar kepada apa? Selepas itu ataupun kita kekalkan perkataan maka. Kita kekalkan, tak ada masalah. Yang perlu dikekalkan, kita kekalkan. Maka Patih Gajah Mada pun, pun tu kita boleh kekalkan. Fikir dalam hatinya. Kalau fikir, tambah imbuhan please. Boleh tambah imbuhan tak? Boleh tambah imbuhan, tolong saya. Boleh. Berfikir. Dalam hatinya. Nampak? Ini kita kekalkan. Kemudian, adapun, ini kena ubahlah. Adapun negeri Melaka itu sukar binasa, maka puas hatiku. So, adapun di sini bermaksud apa? Adapun di sini bermaksud jikalau. Jikalau ataupun kalau, okey, kalau ataupun jikalau ataupun andai kata bermakna kalau lah, okey, ataupun jika boleh juga terima sebagai sama maksud, bermakna kalau negeri Melaka itu sukar binasa di sini binasa kita kekalkan. Sukar di sini bermaksud apa? Rosak ataupun musnah. Musnah ataupun rosak. Musnah binasa, rosak binasa kan satu frasa. Maka puas hatiku. Nampak? Kekalkan. Ataupun puas hati aku. Kalau nak tukar hatiku kepada hati aku, boleh, tak ada masalah. Kita tukar kepada hati aku. Adapun seperti kabar. Ini kena tukar ya. Seperti kita kekalkan. Seperti kita kekalkan, kabar kita kekalkan, ataupun berita. Boleh dah, kabar sebenarnya samalah. Sekarang pun kita masih lagi menggunakan kabar. Ada pun kena tukar. Ada pun seperti kabar penjurit 7 bersaudara yang di Bukit Cina itu, jika tiada ia mati, nescaya Allah lah Melaka itu. So ada pun di sini bermaksud apa? Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun, nampak? Tak payah koma ya. Seperti kabar penjuri 7 bersaudara yang di Bukit Cina itu kita kekalkan. Kalau kita nak tambah perkataan yang di itu kita tukar kepada yang berada di, boleh, tak ada masalah. Okey, sebab dia tidak mengubah maksud. Yang berada di Bukit Cina itu, kita kekalkan itu. Jika tiada bermaksud jika tidak dia mati, okey, ia itu kita ubah. Jika tidak ia mati, okey, kita ubah yang ni ya, tiada ia kita ubah. Kita kena ubah. Jika tidak ia mati, nescaya bermaksud apa? Pasti. Okey, dan bahasa standard, bahasa klasik yang seterusnya ialah Allah tukar kepada kalah ataupun tewas. Kalalah ataupun tewaslah. Okey, kalalah ataupun tewaslah Melaka itu. Nampak tak? Very easy anak-anakku, senang kan? Mari kita baca jawapan itu dan kita lihat semula hasilnya. Beberapa lamanya didengar oleh Parti Gajah Mada, penjurit yang 7 bersaudara yang dititahkan Seri Betara pergi ke Melaka itu sudah mati. Kemudian Patih pun hairan. Maka Patih Gajah Mada pun berfikir dalam hatinya. Jikalau negeri Melaka itu musnah binasa, maka puas hati aku. Walau bagaimanapun.
Seperti kabar penjurit 7 bersaudara yang berada di Bukit Cina itu, jika tidak ia mati, pasti kalahlah Melaka itu. Nampak tak? Pasti kalahlah Melaka itu. Ini cara kita lihat. Kalau kita lihat dalam keseluruhan teks soalan ini, lebih kurang 70% perkataan itu kita kekalkan. Yang perlu diubah hanya lebih kurang 30 ataupun 20% sahaja. Yang ada dalam 20% pula biasanya istilah lama, penanda wacana klasik ataupun perkataan berimbuhan yang tak sesuai. Itu saja, ataupun unsur-unsur seperti klitik, seperti sinkop dan sebagainya. Kita tukar kepada bentuk yang lebih standard. Itulah sebabnya dinamakan sebagai bahasa Melayu standard. Okey, saya juga berharap agar pelajar-pelajar faham dengan cara ataupun faham akan ilmu yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Pelajar-pelajar, jika ada soalan bolehlah bertanya kepada saya. Kita buka pada sesi soal jawab dalam masa 5 minit ini sekiranya ada. Sekiranya tiada, cikgu akan buat satu kesimpulan di sini bahawa pertama, soalan bahasa Melayu standard ialah soalan yang membantu murid-murid untuk mencapai skor yang tinggi dalam kertas 2. Nampak? Soalan inilah soalan yang membantu murid, bukan untuk membantutkan murid. Dengar baik-baik, membantu bukan menyusahkan, membantu bukan membantutkan. Yang kedua, semua panduan yang telah saya sampaikan hari ini harap dapat diikuti oleh pelajar agar dapat menggunakan ilmu tersebut untuk menjawab soalan bahasa Melayu standard. Seluruh negara akan mempelajari 2 topik yang sama daripada kedua-dua buah buku yang sama. Oleh sebab itu, antologi anda tingkatan 4 Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan antologi anda tingkatan 5 iaitu Sejadah Rindu mestilah dijadikan sebagai alat untuk menjawab soalan ini. Apabila kita ada masa lapang di rumah, kita buka muka surat yang ke-20 lebih itu, saya rasa 25 ke 26. Buat satu demi satu, highlight satu demi satu, apakah perkataan yang perlu dikekalkan, diubah, kita pasti akan berjaya. Yang keempat, sewaktu kita menulis jawapan, tepuk dada, tanya selera. Kita hanya menjawab soalan ini sekali sahaja seumur hidup. Maka jawapan kita mestilah jawapan yang terbaik, paling tepat daripada kita, mengikut kemampuan yang tertinggi yang ada pada diri kita, tulisan yang paling kemas daripada diri kita, tanda baca yang jelas dan kelihatan. Dan perkara yang kelima, sekiranya kita sudah berusaha, kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar kita berjaya dalam peperiksaan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti berjumpa lagi. Saya berharap agar kita dan saya berharap agar guru-guru juga berpuas hati dengan sedikit ilmu yang saya kongsikan pada hari ini, membantangkan kita hanya ada lebih kurang 1 jam sahaja. Dan semoga saya berdoalah semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa hadapan. Terima kasih guru-guru dan murid-murid dari SMK Pujuk. Okey, terima kasih Cikgu Tan. Ya. Okey. Oh, Cikgu Wun pun ada. Baru saya nampak. Hai Terima kasih Cikgu Tan, Cikgu lama Wun. tak jumpa. Ya, terima kasih Cikgu Wun atas kesudian hadir juga. Ya. Okey, boleh kita buat sesi bergambar? Oh, boleh, silakan. Pelajar dan cikgu-cikgu on camera. Saya nak ambil gambar dulu . Tengah makan Cikgu. Sudah. Tengah makan, kita buka kamera. Tak apa, kita ambil saja apa-apa yang ada. Okey. Cikgu screenshot saja ya.
Okey, satu. Sekejap ya. Saya besarkan dulu. Saya dah screenshot dah hantar kepada Cikgu Ijan. Okey, boleh. Terima kasih. Baik. Saya harap kita dapat jumpa lagi. Harap cikgu juga puas hati dengan apa-apa yang saya sampaikan. Kalau ada silap dan salah, maafi saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Tan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Bye.